يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا وسيع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا متقيم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا منيع يا ضار يا نفيع يا نور يا هادي يا بديع يا بقي يا وريث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا طبيب يا بسيط يا خفيف يا رفيع يا معيز يا مذير يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا وسيع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدي يا معين
يا متقيم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا منيع يا ضار يا نفيع يا نور يا هادي يا بديع يا بقي يا وريث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina wa maulana Muhammad. Selamat datang ke Ilmu Wang Dunia Akhirat BMW Talk Series. Apa tu BMW? Bukan kita nak cerita pasal kereta, tapi kita nak cerita pasal business, money and wealth. Okey, business, kewangan dan juga kekayaan. Itu yang kita nak sembang-sembang, nak bincang-bincang, nak share tip, tricks, macam-macam soal jawab, apa semua kita nak buat. Setiap Isnin hingga Jumaat Abang Abu akan bersama dengan anda dalam 1 jam. Alright, kita nak bersembang, bercerita, macam-macam hal kewangan, insya-Allah. Alright, dan juga kepada adik-beradik Abang Abu, apa kata kalau kita mulakan dengan tekan love banyak-banyak, sebab adik-beradik Abang Abu ni dia kadang-kadang like macam dia macam apa ni, dia macam lambat panas sikit ya. Alright, tak apa pun, terima kasih kepada anda yang dah ada kat sini ya. Siapa yang ada kat sini, kita nak tengok. Nur kasih daripada salam daripada Alustar. Alright, Alustar Alustar, selamat selamat datang. Dan apa kata kita juga ambil kesempatan ni untuk share program ni kepada member awak. Awak boleh tag, awak boleh komen dan tag, awak boleh share. Mudah-mudahan lebih lagi ramai yang boleh bermanfaat daripada apa yang kita nak kongsikan, kita nak bincangkan ya. Dan adik-beradik Abang Abu ni juga platform untuk kita sentiasa dapat berukhuwah, dapat bercerita, bersembang-sembang. Selepas lebih kurang 2 bulan saya bukan menghilangkan diri, saya memang tak boleh nak buat sebab batuk yang begitu teruk sangat. Jadi saya terpaksa macam ambil a bit backstep. Malahan saya dah 2 kali sekarang jab yang kedua. Abang Abu punya jab kedua tu kan, dos kedua dalam vaccination terpaksa ditangguhkan atas nasihat pakar apa ni kata orang doctors. Kerana batuk saya tu, kalau saya terus ambil jab mungkin boleh memberi kesan yang lebih teruk. Jadi
saya dinasihatkan untuk hilangkan dulu, get apa kata orang 100% fit sebelum kita ambil vaksin. Alright, jadi mudah-mudahan minggu ni insya-Allah saya sangat berdoa kepada Allah Subhanahu taala supaya dia ambil semua benda-benda kata orang tu batuk-batuk ni hilang, supaya saya bersedia untuk di jab yang dos kedua insya-Allah. Alright, dan bagaimana anda kat sini adik-adik abang bu yang siapa yang dah jab dah? Maksudnya dah jab yang ada kat sini. Boleh tak macam komen sikit, awak dah jab tak? Awak dah jab tak? Jab 1 ke jab 2? Bolehlah cerita-cerita sikit. Okay, salam Isnin AA. Have a great Monday, awesome Monday. Bismillah. Tu dia Suhaimi adik-beradik kita yang aktif, yang sentiasa memberi sokongan like dalam apa jugalah benda yang abang Abu buat ni. Alhamdulillah kita ada adik-beradik macam tu yang sentiasa memberikan sokongan. Terima kasih Suhaimi, dan saya juga doakan mudah-mudahan Isnin anda juga terus awesome, luar biasa insya-Allah. Okey, ambil kesempatan juga untuk hari ini kita banyak beristighfar sambil kita tekan love tu, beristighfar setiap kali tekan love kan, astaghfirullahalazim, beristighfar tu astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim tu kita sambil kita tengok, sambil kita dengar, sambil kita tekan love dan kata astaghfirullahalazim, dan juga tekan share pun boleh kan, share kepada member-member anda, sebab setiap kali awak share tu sebenarnya dia memberikan anda juga poin-poin tertentu, dan saya juga dapat certain point. Poin apa? Poin kebaikan lah. Tu dia. Saya sekarang kena banyak minum untuk memastikan saya punya tekak ni dapat bertahan untuk bercakap. Okey, dan pasaran hari ni, pasaran Bitcoin, kalau kita tengok dekat Bitcoin, alhamdulillah walaupun dia macam volatile sikit, volatile, dia memang volatile, tapi kita perlu tahu bila kita nak macam masuk dan bila nak keluar dalam keadaan macam ni. Kerana ini masa time untuk kita keluar masuk dan buat sikit. Tapi pastikan platform awak tu, bila awak keluar masuk tu apa pula yang terjadi, sebab dah ada platform-platform tertentu yang di mana awak punya harga jual, harga beli tu berlainan satu. Yang ada dia punya spread tu lebih daripada berbelas dolar pun ada lepas tu tengok dia punya trading fee dia pula berapa, ada yang fix $25, $12 kan. Jadi tengok benda tu sebelum awak nak buat benda-benda macam yang saya buat. Alright, kalau tak beli simpan dan tunggu satu masa baru jual. Alright, so itu, dan keadaan pasaran kalau kita tengok dekat Malaysia punya bursa ni, nampaknya saya hari ni saya masih lagi dalam loss 11,000 lebih loss ni ketika inilah sebab market baru start ni. So kita tengok kita boleh catch up balik tak. Itu yang kita nak tengok sekejap lagi. Tapi dalam keadaan sekarang memang tengah down sikit. Alright, so apa-apa pun market baru je mula, jadi mungkin kita tak ada direction lagi apa-apa, jadi kita tunggu sajalah nanti. Alright. Okey, kepada anda semua, insya-Allah hari ni abang nak cerita pasal ilmu wang dunia akhirat, dan hari ni topik kita bersara dalam masa 3 hingga 7 tahun. Macam mana kita nak bersara dalam 3 hingga 7 tahun, itu yang kita nak bincangkan pada hari ini. Saya nak bagi juga benda-benda yang macam apa yang sebenarnya kita nak bincangkan mengenai persaraan. Sebab mungkin ada orang ingat persaraan ni something yang saya nak cerita pasal benda lama tau. Kita kena siapkan berapa umur 60 lalu. Kita tak ada cerita benda-benda macam tu. Kita tak nak traditional way of like thinking lagi. Kita tak mau lagi traditional. Kita nak something yang out of the box thinking, dan latest kind of like ways to achieve financial retirement, ataupun kita retire kan dengan satu kekayaan yang luar biasa, dan ianya boleh dilakukan dalam 3 hingga 7 tahun mengikut kemampuan anda, mengikut keadaan anda semua ni 3 hingga 7 tahun. So ada orang tu 3 tahun dia boleh capai financial, kata orang tu retire, dia retire daripada benda-benda ni kan. Dan dia boleh menjalankan satu kehidupan yang baik. Dan ada juga yang mungkin memerlukan 5 tahun, 6 tahun dan 7 tahun. Kita nak bincangkan benda-benda macam tu. Alright, sebab mindset ramai orang ni, dia bila bersara je dia fikir, okay, aku kena simpan duit dalam retirement plan aku, saya ada umur 60 nanti, aku bolehlah pakai. Tapi bila sampai umur 60, 2-3 tahun dia orang hilang, dah tak ada lagi. Sebab apa? Diorang ni the financial planners yang sebenarnya bagi financial plan ni, dia kadang-kadang
ramai di antara yang saya jumpa juga, dia tak faham apa itu retirement dan apa yang akan berlaku masa retirement. Diorang buat retirement ni mengikut keadaan kesihatan dia sekarang, whatever. Lepas tu dia cakap, okey, dalam keadaan sekarang bila awak capai 60 awak dapat banyak ni dan awak boleh gunakan. Jadi orang ni bila dia dapat banyak ni, contohnya lah awak ada bersara time lagi 35 tahun katakan. Alright, 35 tahun awak akan bersara dan dia pun buat satu calculation, dia cakap okey, dalam masa nanti awak akan dapat RM500,000. Awak punya besaran akan dapat RM500,000 dan kita pun RM500,000 kita kira sekarang punya value. Jadi kita pun cakap RM500,000 aku boleh buat benda ni, okey aku boleh hidup. Tapi sebenarnya benda tu sangat salah dan sangat misleading, di mana ramai orang yang bila lepas 35 tahun tu dia dapatlah RM500,000 yang kau janji tu, dan akhirnya RM500,000 tu nilai dia masa tu mungkin RM50,000 je, babe. RM50,000 je. Sebab tu ramai orang bila dia dah capai masa retirement, dalam masa 3 tahun ni dia terpaksa kerja balik. Dia terpaksa cari kerja dan sebagainya, sebab diorang ni tak ada satu cara kaedah untuk nak macam mana nak membentuk persaraan yang betul. Itulah yang topik kita nak macam bincang-bincang kat sini. Tapi sebelum tu, seperti biasa, kita selalu buka laluan untuk adik-beradik untuk tanya soal dan kejutkan adik-beradik lain semua. Dan macam mana korang punya kesihatan? Abang Abu kan sekarang dah start brisk walk, babe. Aku sekarang dah brisk walk dah. Dah mula brisk walk, dah mula berjalan, dah mula macam aktif balik lah. Supaya kita rasa kalau kita tak bergerak, tak ada movement ni, dia jadi mendap. Otak mendap, badan mendap, semua mendap lah, babe. Jadi aku dah mula start balik lah. Kalau dulu memang saya ni aktif main bola kan, kita main futsal, kita main bola. Tapi selepas 2-3 tahun dalam of course saya get busy, itu satu. Tapi busy tu masih kita ada masa kan. Tapi bila pandemik, lockdown, PKP ni menyebabkan saya pun tak boleh bersukan langsung. Paling kuat boleh jogging, tapi jogging tu macam yes, jalan-jalan kan. Tapi saya nak macam agresif sikit kan. Main bola, main badminton, main pingpong. So benda-benda macam tu tak dapat dijalankan lah. Tapi tak apa, kita start dengan benda-benda ni supaya kita stay aktif balik. Alright. Okay, apa benda ni kau Suhaimi, kau tanya puasa kewangan yang you conduct during Ramadan, you ada kata aku antara pemenang, kata kena kota, apa gift tu je. Kau menang apa? Kau direct lah tanya kau menang apa. Aku pun tak tahu. Bila benda ni, bila aku cakap something, kalau kau tak react pada tu, macam mana aku nak kotakan kata aku tu? Alright, kau sendiri aku cakap tolong WhatsApp saya, tolong itu, tolong ni. Tapi kau orang buat bodoh macam tu. Lepas tu sekarang baru nak tanya. Macam mana aku nak kasih? Kan? So bila aku cakap, okey anda pemenang, tolong hubungi. Tolonglah hubungi. Aku mana tahu kau punya nombor ke apa kat sini kan? Jadi kadang-kadang bila kita nak menuduh orang tu, nak menuding jadi tu kat orang, kita tengok apa yang kita buat dulu. Aku ada kontak dia ni tak? Alamak, aku tak kontak lah, babe. Jadi salah siapa kan? Macam tu lah. Tak apa, Suhaimi ni adik-adik aku, dia sebenarnya banyak baik bagi aku. Bukan aku bagi dia, dia banyak bagi makan. Masa tu aku balik daripada KL, duduk kuarantin dekat sini kan, dekat hotel. Dia ni lah yang hantar banyak makan. Dia hantar makan macam-macam lah kan. Itulah si dia ni, Suhaimi bagus budak ni, muda lagi lah. Muda lagi dia. Tapi aku tak tahulah dia dah kahwin ke belum, aku tak tahu. Tapi muda lagi lah, mungkin belum kot. Tak tahulah, korang boleh WhatsApp dia lah, tanya dia. Okey, Nur Kasih dia cakap sejak join kelas AA memang banyak juga insaf pasal duit. Bagus, Alhamdulillah. Itu satu benda yang bagus. Tapi saya tak nak kita insaf je tanpa kita buat perubahan. Insaf tu bagus, Alhamdulillah. Kita bertaubat, kita macam kita dah banyak kesilapan, kita bertaubat, kita insaf. Tapi kalau kita tak buat pembaikan, kita tak buat satu perubahan, dan tak guna insaf kita tu kan. Kita insaf dan kita macam biasa, kita tak ada menambahkan benda, kita tak berubah, kita tak mungkin lebih banyak solat, kita tak pergi masjid contohnya lah, bukan sekarang tapi mungkin kita tak baca Quran, kita tak buat banyak ibadah-ibadah tertentu, dan tak guna insaf kita tu
kan macam bukan tak berguna, maksudnya tak ada value tau. Sama juga kan, bila bagus dapat banyak insaf besar duit, mula betulkan balik dan mula sekarang kita macam move forward dengan cepat. InsyaAllah Nur kasih boleh. Okey, yang lain semua ni daripada mana saya ni macam yelah, kita suka jawab soalan ni kan. Kalau ada soalan korang boleh tanya saja. Okey, hari ni apa nak cerita hari ni apa cerita kes? Ada kes ke kat sana? Ada cerita kes COVID dekat Malaysia 6,000 lebih 6,000 lebih, insya-Allah dia ada, kira kalau ikut graf tu dia turun lah kan, which is positive signs lah, alhamdulillah. Mudah-mudahan dia akan terus turun dan terus turun, dia buka balik border, aku pun senang keluar masuk. Kalau tak sekarang nak masuk, nak keluar, nak ni leceh babe. Ni pula dah ada banyak company yang dah telefon dah tanya, abang Abu bila balik Malaysia? Saya cakap macam mana saya nak balik kalau kita punya kes sana masih belum lagi stable kan. Sebab dia nak buat program, tapi program ni pun kalau saya takut saya pergi nanti program batal, tak ada because of whatever. Jadi saya ambil satu kaedah untuk relax dan tengok dan lepak kat sini. Kita buat banyak program-program kat sini, insya-Allah. Alright, kita ada Zul Apple Zul Apple ni dia dua lah. Satu dia ni either suka makan apple ataupun dia memang ada semua benda-benda apple lah. Sebab tu nama dia Zul Apple. Aku pun suka makan apple dan aku suka apple punya produk juga, Zul. So apa khabar Zul? Ni juga salah satu adik-beradik yang quite kata orang tu hardworking. Dia hardworking dia memang hardworking, and alhamdulillah dia have a lot of things that yang dia buat. Dia dalam industri media, like jadi those yang mungkin nak buat event ke ataupun nak buat product launching ke, nak buat video ke apa, boleh contact lah si Zul Apple ni. Quite reliable person, insyaAllah, definitely. Ni Kak Gaya Ahmad, dia ada jual face mask. Kak Gaya ni dia kat Singapura, dia jual face mask. Jadi kalau orang nak face mask yang bercorak, berwarna-warni ke apa, kau contact lah Kak ni dekat Singapura. Aslina ni Aslina ni bestnya, dia dan husband dia setiap malam dia orang buat live jual macam-macam produk Jepun. Jadi kalau korang nak macam ikut live dia, tengok dia dengan husband dia like jual barang-barang secara live ni, bolehlah ikut dia punya Facebook. Inilah antara orang-orang yang ada kat sini, insya-Allah. Okay, come on. Ada tak soalan-soalan yang korang nak tanya Abang Abu supaya saya boleh get started dengan topik pada hari ini kejap lagi. Tapi sebelum tu mungkin ada benda biasa, kita mungkin ada something yang nak share ke, ataupun ada tak berminat nak naik atas saya punya platform ni. Kalau korang ada masa ke apa, korang boleh naik atas tau. Naik atas maksudnya kau boleh berada bersama dengan Abang Abu kat sebelah saya ni. Contoh macam ni lah, kau boleh ada kat sebelah aku ni macam ni. Dia ada dua kan, nampak? Kau boleh ada kat sebelah, macam ada dua orang kat sini. Jadi kalau kau nak juga gantikan sebelah yang sebelah kanan aku ni, kau boleh just klik link tu, nanti kau boleh jumpa di sini dan kita boleh sembang-sembang sikit lah. Sembang pagi kita ni, insyaAllah. Alright, dan dalam perbincangan kita hari ini, sebab kenapa saya buat topik ni tau, topik like business, money and wealth, ataupun pada hari ini khas pasal persaraan. Sebab benda ni saya rasa isu yang selalu disalah bawa, digunakan sebagai satu benda untuk jual macam-macam produk kewangan, yang sebenarnya tak ada membawa apa-apa kebaikan yang kata orang tu luar biasa. Okay, sebaliknya dia menjadi satu bebanan kepada orang-orang ni. Dan akhirnya dream diorang ni memulakan dana persaraan dengan satu impian luar biasa, impian yang sangat best tau. Tapi lepas lepas bersara 2-3 tahun diorang hancur, babe. Aku banyak tengok orang kesian. Bila tanya, cik, kenapa masih nak bekerja lagi? Umur dah macam ni, dah bersara. Itulah, saya bersara tapi saya dapat duit tu habis. Dia cakap duit tu tak cukup untuk nak biayai dia secara bulanan. So itulah macam ni. Pesara dan pusara macam tak jauh. Jauh. Kau salah lah, Suhaimi. Pusara dan pesara tu jauh kan. Pusara tu dekat Lim Chu Kang, Yu Chu Kang kat Singapura.
pesara tu adalah engkau punya itulah. Ni maksud ni. Ni salah faham pasal pesara. Dia ingat pesara ni mesti yang dah tua, umur dah nak mati semua kan. Sebab tu kau cakap pesara tu dan pesara kan. Tapi sebenarnya itulah otak macam ni lah aku nak ubah. Pesara tu tak semestinya umur 60. Mungkin umur dia 30 dia dah bersara. 20 lebih dah bersara, 40 bersara. Target kita sebenarnya orang-orang yang semua ni, target yang sebenarnya dalam umur 45 tu kita dah kena bersara. Bersara maksudnya dalam kat sini kita tak mengharapkan lagi duit daripada pekerjaan kita. Maksudnya kita tak perlu nak bekerja lagi untuk mencari nafkah, untuk nak hidup, untuk nak bayar tu tak payah. Itu maksud bersara. Jadi itulah yang kita nak bincangkan supaya aku nak betulkan balik kepala otak yang ingat bersara ni mestilah umur 60, 70. Lepas tu cerita semua mati itu ini semua kan. Memanglah semua orang akan mati, baguslah bercerita pasal mati, tapi kadang-kadang dia cerita pasal mati bukan untuk macam nak mengingatkan orang tu pasal mati, sebab dia nak takutkan orang tu supaya dia belilah insurans dia ke apa ke, benda-benda macam ni kan. Jadi kita nak macam tukar kepala otak kita ni yang selalu macam tu, supaya kita sekarang ni bila cakap bersara ni, it's not about orang tua. It is not about usia yang lanjut, tak. It can be as young as 25, 30. Dalam 30 tahun dia dah bersara. Gila babe. Macam mana? Itulah yang kita nak bincangkan. Dan saya juga nak ambil kesempatan kat sini cakap yang tua-tua kat sini kan, yang mungkin umur dah 50, 60, yang tua lah kan. It's okay, awak belum terlambat. Don't worry. Alright. Sebab tak kisahlah apa umur awak, apa pendapatan awak, sebenarnya awak boleh actually like mencapai mencapai ataupun kita boleh bersara lah dalam masa 3 tahun 5-6 tahun dah boleh bersara. Kenapa ramai orang ni dia fikir macam si Suhaimi ni kan, bersara mesti 60 tahun kan. Sebab kita ni memang dah macam dah commit dengan satu benda yang kita panggil accumulation theory tau. Accumulation theory ni sebenarnya dia tunjuk kalau kita mula accumulate, satu masa kita akan ada duit yang cukup dan kita boleh retire. Itu adalah satu teori yang telah dimasukkan dalam kepala otak kita sampai kita pun dah percaya benda tu dah. Itu yang kita nak pecahkan balik kan. Sebab tu benda-benda yang lama sekarang ni dah susah nak kita nak pakai accept Al-Quran dan hadis. Alright. Lain-lain benda-benda lama ni sebenarnya dah boleh kita fikirkan cara baru. Yang kalau kita nak ikut benda lama ni, Al-Quran dan hadis itulah yang kita kena ikut. Walau macam mana zaman berubah, dia masih lagi relevan dengan setiap zaman. Tapi benda-benda lain ni kau kena dah fikir. Sebab tu sekarang banking pun kita dah kena fikir. Bank ni boleh ke kan? Sebab kita ada alternatif lain. Kalau dulu taksi kan, sekarang mana ada taksi kan, kita pakai Grab. Ada tu adalah, tapi kita dah macam lebih kita dah disrupt the whole industri tu, sambil kita dah ada Gojek lah, apa ni, macam-macam lah. Aku pun sampai tak tahulah macam-macam. Lepas tu yang bestnya, ya Allah, sebab diorang ni banyak kan, kita dapat banyak kupon. Semalam masa aku buat ni kan, Jab ni, aku memang pakai taksi pun free, pergi balik free. Sebab dia ada kupon untuk orang-orang yang buat Jab ni kan. Dia pergi dos Jab dekat Singapura ni. Taksi ni ada kupon free. So kau tekan kupon, kau naik taksi balik pun kau tekan, dia hantar free. Allahu Akbar. Jadi banyak benda-benda yang sebenarnya sedang disrupt. Alright, okay ni. Saya plan by age 45 nak bersara, tapi bila kena COVID ni kenalah tangguh planning tu. It's a good point. Okay, betul. Sebab mungkin masa sebelum COVID, kita punya cara kita berfikir, cara kita bekerja, cara kita macam plan berlainan. Sebab kita ada something yang kita dah pasti, kita akan dapat pendapatan ni, projek ni berjalan, projek tu berjalan. Tapi dalam COVID, of course, we have to like relook dalam benda-benda macam tu supaya dia lebih realistik. Okay, now let's move on lah untuk topik pada hari ini. Okay, apa yang Abang Abu nak bincangkan dengan anda pada hari ini adalah mungkin apa yang perlu kita fokus kalau kita nak capai persaraan cepat.
Kalau awak tak nak ikut the normal teori accumulation, the normal retirement, EPF, apa ni semua yang memang mengajar kita untuk sampai umur 60 tahun, 65 tahun, bersara, lepas bersara dapat duit 3 tahun pergi kerja balik. Kan, itu kita tak nak. Itu teori yang dah tak boleh pakai dan terpaksa kita fikirkan balik. Alright, sebab teori itu memang dah tak boleh pakai sekarang sebab dia tak seperti apa yang dia orang cakap. Alright, dia tidak mengambil banyak benda. Dia tak mengambil inflation factor, dia tak mengambil cost factor, dia tak ambil health factor, dia tak ambil income generating capacity factor. Semua ni tak ada. Jadi bila benda-benda ni tak ada, dia jadikan kita macam dalam satu keadaan yang tak best. Alright, sebab tu apa yang Abang Abu nak okey, alhamdulillah. Saya dah bersara dalam bola sepak. Istilah dia gantung boot. Yalah, bersara Tapi bukan maksud dia tak boleh main, dia boleh main, cuma dia tak main secara aktif. Betul tak? Okey, now. So, untuk tu saya nak just like anda macam check benda ni, saya nak tulis kat sini apa sebenarnya yang perlu juga kita beri perhatian bila kita nak bersara ataupun kita nak kita nak bersara awal ni. Apa yang kita perlu sorry. Apa yang kita perlu buat, kan? Itu yang kita nak macam check kat sini. Apa sebenarnya yang kita nak buat ni? Yang ni let's do this. Saya nak it's all about this. Kalau anda nak mencapai kekayaan ataupun nak kekayaan maksudnya nak bersara awal ni, satu benda yang awak beri tekanan ni, Cik Suria. Assalamualaikum Cik Suria. Waalaikumsalam, lama tak jumpa Kak Suria ni. Apa khabar Kak Suria? Semua sihat Allahu Akbar. Zul, planning, action dan consistent. Yes, I understand all these are important, tapi kita kena faham the key component yang perlu kita ada fokus. Alright, selalunya kita fokus pada apa tahu? Kita fokus pada accumulation, betul? Kita fokus pada berapa aku simpan bulan ni supaya aku boleh dapat bersara dengan cepat. Tapi sebenarnya semua benda ni berubah bila kita mula fokus pada cash flow. Sebab kalau kita nak capai persaraan awal, retire young dan retire rich, and then the first thing is all about understanding cash flow. Understanding cash flow. Benda ni sebab benda ni senang sikit. Sebab apa? Kalau kita ambil satu konsep accumulation. Kita akan tanya this question tau. Berapa yang aku perlu untuk aku retire? Kan? Tu soalan dia. Berapa? Dan biasanya kita tak dapat satu figure yang betul. Kita tak dapat satu figure yang betul. Tapi kalau kita tanya balik, berapa cash flow yang perlu aku ada untuk aku retire? Kan, dia jadi senang untuk kita buat perkiraan. Macam mana kita nak dapat perkiraan tu? Perkiraan dia so macam mana kita nak dapat berapa cash flow? Jadi first kali kita kena mula kira kita punya perbelanjaan yang kita jangkakan atau yang kita nak. Kan, so kita buat satu sekarang. Contoh, kalau aku nak bersara sekarang, berapa cash flow yang aku perlu ada? Maksudnya kalau sekarang aku punya perbelanjaan 5,000 nak bayar tu that means saya kena ada cash flow 5,000 atau 6,000. Kan, cash flow maksudnya saya perlu dapatkan duit daripada bukan kerja saya tak kerja, mungkin daripada pelaburan saya ataupun bisnes yang hands off. Maksudnya bisnes yang saya tak ada sikit pun dalam tu, tapi dia memberikan saya pulangan 6,000. So cash flow saya adalah saya perlu RM6,000. Jadi that is how we work on strategi untuk kita capai kita punya cash flow target kita. Faham tak? So basically inilah yang saya nak kita faham. Sebab apa? Kita tahu bila kita dapat cash flow yang kita nak ni daripada mungkin pelaburan dan sebagainya, kita punya semua necessity kita, makan minum kita, duit sewa ke atau apa sajalah perbelanjaan kita ni covered. Kan, covered. Nampak tak? Jadi bila awak fokus untuk capai cash flow tu dalam masa 3 tahun hingga 7 tahun kalau ikut strategi Abang Abu, ikut pukat kaya saya, ikut saya punya super highway semua ni,
ataupun even highway wang saya tu, memang kita plan macam mana kita nak capai benda tu dalam 3 hingga 7 tahun. Alright, basically mengejar apa? Mengejar cash flow ni. Alright, kita nak pastikan cash flow kita ni kita boleh generate daripada investments and all those stuff untuk kita dapatkan cash flow supaya dia boleh cover kita punya apa kata orang tu, kita punya needs tu dah di cover. So ini maksudnya kita kena mula berubah fikir dia, bukan lagi untuk nak accumulate kita punya duit CPF, EPF sampai umur 60 lepas tu berfikir nak perkara. Itu gone lah. Those saya bet lah, saya boleh cakap awak takkan cukup lah bila awak dah dapat umur awak 60 lebih tu kan, awak ambil duit tu, awak memang tak cukupnya, confirm. Saya cakap memang confirm. Alright, awak takkan cukup untuk awak nak macam plan kehidupan awak. So umur dah 60 70 itu jam baru nak plan retire, sekali tak boleh retire. Faham tak? So sebab tu saya nak you fikirkan terbalik sikit. Alright, kita terbalik sikit. It's all about awak boleh letakkan bila awak nak bersara. Okay, bila? 3 tahun aku nak bersara, babe. Okay, so work towards that. Okay, towards mencapai cash flow supaya kita boleh bersara. So what it means by bersara, maksudnya kita takkan lagi bekerja untuk mendapatkan duit untuk nak bayar tu bayar ni. Sebaliknya kita masih bekerja, kita masih buat apa yang kita buat, tapi untuk mencapai level-level lain dalam finance, level financial independent, level financial freedom, level yang lain, babe. Tapi semua benda ni first kali kita kena retire dulu, betul? Ini yang saya nak cerita je. So sekarang soalan yang Abang Bu nak tanya ni adalah macam mana awak nak kata orang tu macam ready, macam mana awak nak buat supaya awak dapat cash flow ni, apa yang perlu awak buat, apa yang perlu awak start. Semua benda-benda ni lah yang Abang Bu kongsi dalam program saya. Aku ni bukanlah ajar orang kau nak jadi jutawan semua, tak. Aku ajar benda basic, babe, benda simple, benda basic. Alright, tapi sangat penting. Alright, kita ada siapa lagi? Ramai tak aware pasal cash flow ni. Bila COVID kena baru kita nampak dengan jelas. Itulah semua masa Abang Bu dulu kan. Zul, serius Zul, aku cerita ni serius. Sebelum COVID ni aku duk cerita dengan orang, suruh buat simpan habis, kau kena ada simpanan, kau kena ada itu, kena ada ini. Tapi diorang ni macam tak faham lah, babe. Kan dia masih nak juga terkejar-kejar nak buat juta lah konon. Lala apa jadi? Mampus semua. Like macam semua benda-benda tu habis, run up, babe. Dan akhirnya simpanan tak ada, awak punya pelaburan jatuh, awak punya bisnes tak berjalan, awak punya marketing just meningkat kos tapi tak ada pulangan. Semua ni sebabnya kita tak ada proper kind of thing. Sebab itulah saya macam nak pastikan awak faham dia tu. Okay, Syamir, Firoz, okay, best, alright. So meaning, okay, so meaning kita reserve engineering, kita cari berapa kita nak pakai in future and get the planning done. Okay, saya cakap cash flow bukan mencari jumlah. Kalau jumlah 10 juta pun tak cukup, 10 million also not enough kalau you nak cari macam tu. Jadi pada saya, you tak boleh retire macam tu. Pada saya, retire dengan cari cash flow, positive cash flow, passive cash flow. Faham tak benda ni? Maksudnya cash flow ni yang datang tanpa kita bekerja. Maksudnya dia tak perlukan usaha kita. Kita melabur dalam something. Contohnya every month kita dapat return. Yes, that's consider cash flow. Kita buat business, kan? Business kita let it run by auto. Kita ada team or kita ada sistem tu jalankan. Every month kita dapat duit daripada business tersebut. Itu yang nama dia positive cash flow. Ataupun kita ada bangunan yang kita beli dan kita rent it out, dan rental tu cukup untuk cover semua benda-benda yang kita nak. So this is what I consider sebagai cash flow. Clear Right? So pastikan kita ada tak benda tu. Okay, sebab before this memang tak nampak sebab pusingan cash flow tu cantik, tapi bila COVID cash flow mula terganggu sebab lama berhenti kitaran cash flow tu, kan. Ini benda betul, kan? Bukan Zul je, babe. Bukan Zul, brother Zul, bukan you je. Saya memang get so many messages yang like memang macam tu lah. Alright, so okay, Syamil pula cakap apa? Since the only constant is change, we may not able to prepare and stand by issue unless you reach certain financial status. Agree with AA way of doing it. Okay, it's about cash flow. Bila kita understand cash flow ni, you faham how to macam kita olah balik benda tu, right? Okay, so
Sebab tu Abang Abu cakap, salah satu cara yang cepat untuk kita dapatkan cash flow tadi, yakni kedua, yang firstly, understand dalam kita mencapai kita punya retirement dengan cepat dalam masa 3 tahun ataupun 7 tahun, first you must understand it's not about how much wealth you're going to like create, but it's about how much cash flow yang you have to like achieve. Alright, that's the first one. Second is about, okay, the fastest route to achieve that cash flow is through business. Alright, when I say business, it's not about in the business but on the business. Alright, how you can create a business that you are on the business. Okay, so that these are the two things yang Abang Abu yakin sangat dalam kita mencapai retirement dengan cepat. Okay, sebab kadang-kadang ada orang ni dia membina bisnes dia dan akhirnya dia jual bisnes dia pada certain harga, dan akhirnya lepas tu dia macam tak tahu nak buat apa. This is the problem with orang yang buat bisnes. Sebab tu walaupun saya cakap tadi you need to like the second route, the second benda yang perlu kita buat dalam kita mencapai persaraan dalam 3 tahun hingga 7 tahun ni adalah perniagaan. Maksudnya kita kena mulakan sesuatu. Alright, minta maaf lah, kau mungkin tak suka berniaga ke, then okay, you can still berniaga tapi dalam pelaburan, perniagaan dalam pelaburan, perniagaan. So the conceptnya masih you need to be in business in order to create the cash flow dengan cepat. Okay, so itu yang sebenarnya ramai yang tak faham benda ni. Okay, so apa yang saya cuba lah nak sampaikan dengan you all kat sini kan, it's about macam mana kita nak start something yang kita boleh grow, alright, that business supaya dia ada bagi cash flow kat kita. Alright, sambil kita bekerja tu kita dah mula get started. Sebab tu, okay, mungkin you nak argue dengan saya ke apa, lantak ke orang, tapi apa yang Abang Abu nak bagi tahu adalah, so bila kita ada business kan, right, revenue kita tu kita boleh agihkan mengikut satu konsep. Okey, itu kesilapan ramai orang yang buat bisnes ni, dia tak ada satu pukat. Ini datangnya pukat kaya ni. Pukat, program pukat Abang Abu tu adalah untuk orang yang bisnes, dan macam mana kita nak agihkan duit yang masuk as revenue tu supaya kita boleh create that cash flow ni dalam 3 hingga 7 tahun. Alright, how we can create certain cash flow yang kita nak, yang konsisten dengan memahami konsep pukat tadi. Sebab tu dia kena faham. Alright, so buat bisnes tu betul, alright, apa yang Abang Abu cakap tadi kan, the second is like, yeah, you need to like start business. Okay, Selina dia tanya bersara maksudnya kita tak buat apa-apa duit masuk. Betul, itu nama bersara, bukan tak pergi kerja kan. Maksudnya kau masih boleh bekerja tapi kau dah bersara. Faham tak? Kan gila kan aku kan, pergi kerja apa ni, cakap dah bersara pergi kerja. Hello, bersara tu aku bukan kerja untuk dapat duit lah bengek. Aku kerja ni sebab aku suka, aku nak tolong orang, aku happy, aku nak enjoy. Clear tak? Itu sebab aku pergi kerja. Aku dah bersara dah. So itu konsep dia. Okay, like you say Abang Abu, peniaga menjaga kekayaan bukan membina kekayaan. Itu aku sejak 2012, 2010 saya dah duduk cerita benda tu. 2010 saya dah mula cerita membina kekayaan, jangan mengejar kekayaan. Bila aku tengok semua orang ajar kejar kekayaan, aku cakap salah ni mesti ajaran sesat. Okay, bisnes bukan self-employed kan. Kebanyakan orang bersara awal sebab nak berniaga macam suami saya buat, struggle. Betul. Alright, nampak bisnes ni bukan self-employed. Betul, very good. Okay, business is something yang kena ada sistem dan kena ada team ataupun an organisation ataupun orang. Itu baru business. Kalau tak, kita in self-employment. Maksudnya kita create another job untuk kita. Kita bekerja dalam business kita. Kan? So kalau kita buat benda tu, maka kita sudah actually like lead ourselves into another job. So sebab tu saya cakap work on your business, not in your business. Alright, so InsyaAllah besok saya akan cerita, macam mana kita nak connect dengan business, dengan kita punya purpose dan whatever. Alright, itu kita cerita besok. Tapi hari ni very simple je.
Sebab saya nak pastikan korang faham benda ni. Kan? Kita ni sikit-sikit kat sini kita faham, kita achieve things. So tukar persepsi awak mengenai persaraan. Kan orang tanya bila awak bersara? Oh, saya lagi 2 tahun ni. Umur berapa? Umur 30. 2 tahun lagi bersara. Bersara. Sebab apa? Bersara pada dia lain, pada kita lain. Pada kita bersara maksudnya aku tak nak bekerja untuk duit, untuk bayar tu bayar, tak nak. Aku bekerja sebab aku minat, aku suka. Then you can actually focus on things that you really love to do. Faham Sebab tu kita kena capai retirement awal. Kan, kita kena capai kita punya retirement awal supaya kita boleh buat banyak benda yang kita suka. Kan, banyak benda yang kita macam memang gifted for dan sebagainya. So saya harap you faham benda yang kita bincangkan. Ada tak korang nak komen-komen ke apa, nak tanya soalan ke? Does apa yang aku kongsikan make sense tak? Cuba cakap komen ya ke tak. Korang ni melainkan yang semua komen-komen yang lain-lain ni kau nak buat apa? Kau cuba macam active learning, jangan passive learning. Active learning ni of course you comment, aku tanya je kau jawab kat situ. Kan, barulah buat macam this is something yang kita nak macam apa? Macam best kan bila kita dapat kita dapat bersembang, kita dapat macam komen. Boleh? Okey, ni nampak kan, bagus, barulah macam sedap sikit. Siapa ni? Hayati dia cakap apa? Hayati dia cakap betul Abang Abu, betul. Cash flow, build wealth, bukan kerja wealth. Hadamkan, bagus. Ni siapa ni? Use business revenue to create a consistent apa? Use business to create consistent apa? Cash flow lah. Ngek. So ini use business revenue to create a consistent cash flow. Alright, clear Okay, Syamil, yes, agree with you, AA. Okay, baik AA, hati, alright, boleh, bagus. Yang lain mana? Yang lain mana? Cuba jawab sikit. Kasih aku macam semangat sikit bila tengok jawab. Okay, memang betul, saya dah 50. Saya dah 50, Mada makin cemburu saya. Apa Mada? Mada ni apa benda? Mada makin masa Masa ke Mada? Kau ni tulis pun tak betul apa ni Faizul. Cuba tulis betul-betul sikit. Aku tu baca Mada ni apa benda kan. Okey, Abang Faizul Abang Bu, bila pandemik ni memang banyak mengubah mindset kita tentang kewangan. Alright, mengubah bagus, Alhamdulillah. Alright, tapi dapatkan guide yang betul, Zul. Alright, dapatkan guide yang betul. Attend program. Alright, sometimes kita ni bab kewangan ni dia macam you need a personal coach, you need somebody to always like tell and remind you. Alright, because the current situation dalam kewangan ni dia kompleks, dia semakin kompleks dengan introduction of fintech, cryptocurrencies, digital banks, soft banks, payment gateways, wallets, macam-macam benda ni sekarang mengubah the landscape of finance. So kita perlu ada bimbingan yang betul supaya kita tidak terjebak dalam benda-benda yang sebenarnya bukan betul untuk kita, right? Okay, use business consistent cash flow, faham pun. Okay, early retirement make the money work harder. Early retirements make the money work harder. Maksudnya apa kah? Apa yang akan maksudkan early retirement makes the money work harder? Alright, actually in order to make your retirement, you must make your money work harder. Betul lah tu, lebih kurang mungkin macam tu lah. Okay, so jadi topik hari ni kita sentuh dua benda je. Kalau awak nak bersara dengan cepat, awal 3 tahun, 7 tahun, alright, then awak kena faham dua benda. Satu adalah cash flow, dan satu lagi, sekejap aku belum tulis lagi. Okay, satu lagi adalah satu lagi adalah work on your business. Okay, alright, so these are dua benda yang awak kena actually like alright, tadi cash flow, and number 2 is like work on your business. Alright, work on your business. Boleh okay, so ini nasib saya ada Abang Abu. You will be my finance mentor bang, InsyaAllah. Okay, financial coach lah. Mentor jangan panggil saya mentor. Sebab apa? Mentor ni saya rasa hanya layak diberikan kepada Nabi Muhammad SAW.
Lain orang ni semua tak layak untuk digelar mentor, tak layak, right? So mentor ni adalah seorang yang betul-betul like kita boleh follow tanpa was-was. Then dia adalah mentor yang betul lah. Lain-lain semua dia hanya cikgu, dia hanya penyampai, dia boleh jadi ustaz, dia boleh jadi benda like semua benda. Tapi mentor ni saya rasa saya tak layak lagi sebab banyak benda yang saya kena betulkan. Sebab mentor ni bukan dah satu benda, dia holistik. Dia kena be holistik. Tu saya punya pendapat lah. Salam AA yang handsome terima kasih. Okey, ni apa ni? Dah lama makin lemah, makin menikam, terjebak dah pasal tu follow A, sometimes kena sekah lah pada cikgu, belajar sampai faham. Padan mesti. Lepas tu ikut. Kalau kita nak berguru, awak kena ikut proper channel. Macam ni lebih mengenali saya, lebih dapat tips-tips tertentu. Tapi kalau nak belajar betul-betul, nak berguru, dan kena masuk kelas-kelas tertentu. Bukan kita nak jual kelas. Ramai orang ingat, alah dia ni cerita nanti dia nak ambil duit. Memanglah aku nak ambil duit pun. Salah ke aku ambil duit? Tapi itulah cara belajar. Kan, boleh ke kau belajar tanpa pergi sekolah? Kan, kau duduk, memang ada homeschooling. Homeschooling tu apa maksudnya? Kau belajar, kau memang ada syllabus and everything, betul tak? So sama juga. So dalam kita nak mendalami sesuatu ilmu, awak kena berguru dengan guru-guru yang betul. Kan? Jangan awak cari orang yang glamour saja, ataupun jangan cari orang-orang yang mungkin like glamour lah kan. Dia ada power punya marketing dia and all those stuff saja. Tak. Cari guru yang betul-betul dah buat benda yang awak nak buat. Kan, cari macam tu. Boleh okey. Dalam bisnes ni kalau kita bagus tentang sales je tak balance. Tapi kita kena strong juga in term fight. Business is holistic, it's a team game. Boleh tak satu team bola main dengan striker je? Dia keeper, tak boleh. So business is about that. Like you cannot just depend on finance saja without support from your operation, your marketing. It's a team game. Business is a team game. So every aspect dalam business tu penting, dan ada bahagian-bahagian tertentu sangat penting. Contohnya goalkeeper sangat penting. Kan, defender penting. Tapi defender saja tanpa striker pun tak guna, tanpa wing tak guna. Kan? Sebab tu kalau kita hanya ada finance yang kuat, kita tak ada marketing. Ada marketing, sales tak ada, pun tak guna. So every aspect ni penting. Alright, itu pada Abang Abdullah Okey, ya, sedang usahakan bangunkan bisnes yang ada. Bagus, alhamdulillah. Tapi bila nak bangunkan ni, dapatkan ilmu yang betul. Alright, dapatkan ilmu yang betul, dapatkan coaches yang betul. Masya-Allah, betul tu adik-beradik tu yang betul. Okey, tu sebab follow alhamdulillah follow, insya-Allah. Dan bila ada masa-masa saya buat program-program tertentu, join. Pasti takkan rugi, insya-Allah. Setiap training ada ilmu yang berbeza-beza, cari yang sesuai dengan diri kita. Very good. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alright, very good. So kita dapat bincang sikit-sikit pasal benda ni. Dan saya nak you all macam follow saja. Setiap hari saya dah buat benda ni, dan kita nak ramaikan lagi. Kita nak share dengan beberapa ramai pun yang kita nak. Ambil masa untuk share. Kan, lepas ni apa yang kita belajar, awak tulislah dekat awak punya Facebook tu, dan share video ni. So apa yang awak belajar daripada video ni? Apa yang awak belajar daripada live ni? Apa yang awak belajar daripada hari ni? Satu pelajaran cukup. Kau tulis kat situ, saya nak share dengan you all. Siapa yang berminat bolehlah klik dan dia orang boleh tengok. Kan, share benda ni, sebab sharing adalah satu cara untuk kita mengembangkan kebaikan. Kan, sharing, sebab itulah zaman sekarang ni kan, dengan ada semua social media ni. Okey, kebaikan ni sebenarnya kita boleh kembangkan, tapi selalunya yang dapat dikembangkan, yang diviralkan adalah benda-benda yang sebenarnya tak ada kebaikan. Banyaklah, bukan semualah, tapi banyak. Okey, saya pun planning nak buat event academy, insya-Allah lepas pandemik ni bang, dan brand Apple Academy. Alright, go ahead. Alright, in fact this is the time to start being creative and do something yang beyond sebelum ni. Kan, sebelum ni you have to ini time untuk kita berfikiran luar kotak, bukan luar kotak lagi tau. Dia dah entah luar galaksi. Dia kena fikir luar galaksi pula. Macam mana ni kan? So pemikiran tu. Alright, supaya kita create things yang never exist before. This is a time actually in kita sebenarnya dalam satu era to create thing yang belum exist sebelum ni.
Itulah yang sebenarnya sedang berlaku dalam era baru ni. Kita dalam era yang boleh create something yang haven't exist sebelum ni. Okay, insyaAllah you akan you akan dijemput untuk ajar all student tentang money management. Allahu Akbar. InsyaAllah sekarang ni pasal nak belajar ni, banyak channel yang kita dah boleh gunakan, dan pandemik mengajar kita macam mana sebenarnya untuk kita digitalizekan segala benda yang kita sebelum ni buat secara fizikal, tapi fizikal tu tak akan hilang, dia akan ada, right? Sebab orang tak boleh lari daripada personal touch. Macam mana punya teknologi yang awak ada ni pun, personal touch in your personal touch is something yang perlu ataupun memang akan ada lah dia punya kesan dia. Alright, okay, now so kita dah dekat 9.50 sekarang. Abang Abu nak just share sedikit mengenai satu program yang Abang Abu buat, iaitu program Pukat Kaya. Right, okay, so ni dia program dia, Pukat Kaya. Okay, Pukat Kaya. Okay, boleh check dekat right, Pukat Kaya. Dan bagi yang macam nak tahu sikit benda ni, right, awak sebenarnya boleh pergi ke www.abangabu.com. Right, kat situ saya ada cerita mengenai benda ni. Alright, apa tu Pukat Kaya, apa tu sebenarnya. Alright, okay, untuk nak bagi tahu apa tu sebenarnya Pukat Kaya, let me just explain. Alright, Pukat Kaya ni lah satu kaedah money management untuk entrepreneurs. Alright, yang saya yakin ramai macam bila kita ni kita ni macam selalu tak faham the real thing about how the money should be flowing. Betul? So dalam Pukat Kaya ni, Abang Abu bawa konsep ataupun kaedah revenue yang sebenarnya datang daripada bisnes kita, macam mana pengagihan dia yang sistematik, pengagihan yang terbukti, pengagihan yang mesti dilakukan dalam bisnes cash flow. Alright, so macam mana nak buat benda tu? So saya start dengan memberikan buku, iaitu Pukat Kaya. It's a manual, awak baca je dan awak mungkin faham, mungkin tak faham. Ada yang mungkin awak faham, mungkin awak tak faham, tapi at least awak dah tahu, oh ini sebenarnya Pukat Kaya. Dia ada pukat wang, pukat mewah, kita ada pukat pukat growth and everything. So dalam tu, okay, so semua ni adalah Pukat Kaya. Okay, saya pun dapatkan Pukat Kaya. Siapa yang belum dapatkan, sebab dia RM15 sahaja. Okay, dan tawaran ni hanya sehingga 10 Jun. Selepas 10 Jun, the whole package ni berubah kepada harga RM510. Alright, dia akan jadi RM510. Tapi sekarang ni hanya RM15 sahaja. Okey, selepas awak dapat Pukat ni, e-Pukat ni, e-book tadi, awak akan dijemput untuk 4 jam workshop live Zoom, seminar Zoom 4 jam, di mana saya membongkarkan diri saya sendiri dalam pandemik ni, macam mana saya membuat 7 angka dengan menggunakan Zoom sahaja. Macam mana saya buat benda tu daripada orang yang tak faham Zoom, orang yang tak tahu pasal Zoom, tapi macam mana kita boleh capai. Saya bongkarkan semua, saya tunjuk apa yang sebenarnya kita boleh buat dalam apa industri yang awak ada. Okey, lepas tu, alright, lepas saja benda tu, awak akan di-guide 90 hari secara email untuk mengaplikasikan Pukat ni dengan kaedah, 2 kaedah. Apa kaedah dia? Satu adalah dengan menggunakan fintech dan AI teknologi. Okey, kita akan gabungkan 2 benda ni dalam Pukat Kaya, di mana awak akan secara praktikal dalam 90 hari secara email coaching tu, awak akan mula membentuk sistematik. That's why dalam Pukat Kaya kita yang tahun ni kan, Abang Abu kan jadi gila sikit. Saya buat banyak benda yang macam gila-gila. Alright, jadi benda ni untuk menunjukkan macam mana kita nak integrate fintech dengan kita punya konsep Pukat Kaya ni supaya dia jadi auto. Alright, dia boleh jadi auto untuk kita mencapai cash flow tadi. Kita nak letakkan berapa cash flow kita yang kita nak capai dengan bantuan apa kata orang tu fintech dan AI technologies. Alright, so benda ni lah yang insyaAllah kita akan gabungkan. Dan semua ni sebenarnya kalau nak tahu nilai dia memang beribu ringgit. Tapi siapa yang dapatkan buku Pukat Kaya ni, semua tu free.
Jadi itu pun sebelum 10 hari bulan. Lepas tu harga dah 500 lebih dan awak nak join, sama juga program je tapi dia akan jadi RM510. Jadi lebih baik awak join RM15 je babe. Ringgit pun ni orang Singapura ni berapa? RM15 tak sampai $6 babe. $6 tak sampai, la ilaha illallah. Satu program $6. Ya Allah, engkau memanglah, engkau ni tak sampaikan benda ni pada orang lain, saudara engkau, adik-beradik engkau, memang kau ni tengah buat satu kesilapan yang teruk lah babe. Kau tak bantu dia orang langsung. So suruh dia orang join, ramai-ramai join. Sebab apa? Abang Abu limitkan 500 orang saja. Sebab hanya 500 orang ni kita nak betul-betul bimbing menggunakan teknologi. Sebab saya dah buat kerjasama dengan benda tu, right? Okay. Alright. Jadi please help me to share this to ramai orang. Okay. So pergi dekat abangabu.com, mungkin kat situ dah ada information, awak boleh terus beli dekat situ, awak boleh dapatkan banyak info-info dekat abangabu.com, insyaAllah. Right. So itu sajalah daripada Abang Abu untuk hari ini. Mudah-mudahan Abang Abu doakan semua anda, Allah akan berikan afiah, Allah akan berikan rahmah, barakah, Allah akan berikan rezeki yang halalan tayyiban, rezeki yang cukup, dan rezeki yang buat kita untuk bersedekah, berinfak, berzakat, berwakaf, semua ni insya-Allah, dan sentiasa dilindungi daripada sebarang keburukan termasuk wabak dan kacau syaitan, iblis, manusia dan sebagainya. Dan saya juga doakan mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah, taufik dan tauhidnya agar kita sentiasa dibimbing di jalan yang lurus. Mudah-mudahan kita akan dikumpulkan bersama para solihin, para syuhada di akhirat nanti, insya-Allah. Amin. Alright, jadi itu sajalah daripada Abang Abu. Mudah-mudahan saya harap apa yang saya kongsikan memberikan sedikit kebaikan kepada anda. Dan jangan lupa esok, alright, dalam ilmu wang dunia akhirat, saya nak cerita macam mana bila kita buat bisnes ni, macam mana kita nak dapatkan pulangan 2000%, 200% return when you start to do business. Macam mana kita nak buat benda tu? Alright, itulah yang akan saya kongsikan esok. Jadi jangan lupa, sebab banyak input yang akan saya berikan, insya-Allah. Alright. Jadi kita terima kasihlah kepada anda semua yang hadir dan support. Itu sajalah daripada Abang Abu. Insya-Allah kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Hai.